Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam pengakap kepada anak-anak pengakap, juga anak-anak murid yang bukan dalam kalangan pengakap, tuan-tuan dan puan-puan, ibu bapa serta guru-guru, sahabat-sahabat guru pemimpin pengakap seluruh Malaysia. Bersama dengan saya Cikgu Hafiz, pemimpin pengakap kanak-kanak dan juga merupakan penulis serta penyusun untuk modul pembelajaran serta buku log pengakap kanak-kanak. Okey. So bersama dengan saya kali ini untuk 10 minit sahaja, apa kita akan belajar berkaitan dengan skim latihan pengakap kanak-kanak. Jangan lupa subscribe, comment and share. Baik, kita teruskan. Apakah yang dikatakan sebagai skim latihan pengakap kanak-kanak? Okey, lihat pada gambar sega anak-anak ini yang ada rambu, yang ada lencana penuh di bahu, di poket, okey, dan juga sambil memegang sijil anugerah tertinggi pengakap kanak-kanak. So kita tengok bagaimanakah kita nak mencapai anak kita ataupun anak murid kita untuk mencapai ke arah seperti anak murid yang berada dalam gambar ini. Baik, kita lihat. Kita kenal dulu apa itu skim latihan pengakap. Okey, skim latihan pengakap, dalam pengakap ini kita ada pelbagai jenis kategori pengakap. Di peringkat prasekolah kita ada pengakap lebah. Di sekolah rendah kita ada pengakap kanak-kanak. Di sekolah menengah kita ada pengakap muda dan juga pengakap remaja. Seterusnya selepas habis peringkat sekolah menengah kita ada pengakap kelana. Jadi setiap peringkat pengakap ini mempunyai sukatan ataupun skim latihan yang tersendiri. Kita fokus kepada skim latihan pengakap kanak-kanak. Skim latihan ini nak mudah faham ialah sukatan pelajaran untuk latihan pengakap. Okey. Jadi ia telah disusun dengan rapi oleh Jawatan Kuasa Pasukan Latihan Negara ataupun singkatannya PLN, Persekutuan Pengakap Malaysia. Okey. Dan buku ini, sukatan ini mula digubal pada tahun 1976 dan telah mengalami 2 kali semakan, iaitu pada tahun 1992 dan tahun 2010. Dan sukatan ini jugalah digunakan oleh para pemimpin pengakap, iaitu guru-guru pengakap di sekolah-sekolah, okey, untuk melatih murid-murid atau ahli pengakap. Jadi kalau saya sebut selepas ini ataupun siapa-siapa menyebut berkaitan dengan pemimpin pengakap, maka pemimpin ataupun penolong pemimpin, mereka ini adalah dalam kalangan guru-guru pengakap yang ada di sekolah anak-anak tuan-tuan dan puan-puan ataupun di sekolah tuan-tuan dan puan-puan. Baik, ini adalah skim latihan ataupun sukatan pelajaran bagi pengakap. Baik, kita lihat. Tadi kalau kita lihat gambar lelaki, kini kita lihat pula gambar anak pengakap perempuan, okey, dengan sambil memegang sijil. So bagaimana kita nak mencapai seperti anak ini? Kita lihat pada kali ini perjalanan seorang pengakap kanak-kanak. Baik, bagaimana kita bermulanya perjalanan seorang pengakap kanak-kanak? Kita bermula dengan lencana keahlian. Lencana keahlian, semua ahli pengakap wajib mengambilnya. Sebagai seorang ahli pengakap, wajib mengambil latihan lencana keahlian. Ada 7 item untuk yang diuji, yang perlu dipelajari, yang perlu dikuasai dalam lencana keahlian. Setelah selesai lencana keahlian, maka anak-anak pengakap ini layak untuk mengikuti peringkat seterusnya dalam skim latihan pengakap kanak-kanak, iaitu lencana wajib. Dalam kategori lencana wajib, ada 2 lencana yang ditawarkan, iaitu ahli renang dan ahli penunggang basikal. Maka pengakap boleh pilih salah satu darinya. Tak boleh pilih dua-dua, satu sahaja. Maka setelah selesai satu lencana yang dipilih, lulus berjaya, dianugerahkan lencana wajib serta sijil lulus, maka anak-anak yang telah melepasi ataupun lulus lencana wajib ini layak untuk mengikuti peringkat yang ketiga dalam skim latihan kanak-kanak, iaitu lencana kemajuan keris gangsa. Ini adalah lencana kemajuan yang pertama dalam skim latihan PKK. Kalau saya sebut PKK, itu ialah pengakap kanak-kanak. Baik, dalam lencana kemajuan keris gangsa, anak-anak akan mula mempelajari ikatan simpulan, asas kawat, dan juga beberapa kemahiran-kemahiran yang baharu. Okey. Bukan lagi macam lencana keahlian tadi, lebih kepada mengenali awal pengakap seperti sejarah, istiadat, hormat isyarat,
persetiaan undang-undang, tetapi dalam lencana keris gangsa kita lencana kemajuan keris gangsa ataupun lencana kemajuan, kita mula melatih anak-anak ini dari segi kemahiran, menguasai kemahiran-kemahiran penting dalam pergerakan pengakap. Seterusnya, setelah selesai keris gangsa, anak-anak dan mendapat dan lulus serta menerima sijil lulus lencana kemajuan keris gangsa, anak-anak ini layak untuk mengikuti lencana kepandaian ke kategori kegemaran. Dalam lencana kepandaian kategori kegemaran ini, ada 6 lencana ditawarkan: koleksi hobi, kraft tangan, peradang kecil, pelukis, pembaca buku serta penghibur. Maka dalam 6 lencana ini, anak-anak boleh pilih dikehendaki. Bukan boleh, dikehendaki. Pilih 2 sahaja daripada 6 yang ditawarkan. Pilihlah mana-mana yang dekat dengan diri anak-anak. Ini dipanggil lencana kepandaian kategori kegemaran yang ada pada merujuk kepada minat, kecenderungan anak-anak pengakap itu sendiri. Setelah selesai pilih 2 daripada lencana kepandaian kegemaran ini, setelah lulus, dianugerahkan lencana, diberikan sijil lulus lencana, anak-anak ini layak untuk mengikuti peringkat yang kelima, iaitu lencana kemajuan keris perak, di mana kemahiran-kemahiran yang telah dipelajari ketika lencana kemajuan keris gangsa akan dipertingkatkan lagi dalam lencana keris perak. Begitulah juga setelah lulus dengan cemerlangnya, dianugerahkan sijil dan juga lencana, maka anak-anak ini layak untuk meningkat naik ke peringkat yang ke-6 dalam skim latihan PKK, iaitu lencana kepandaian kategori pengetahuan. Dalam lencana kepandaian kategori pengetahuan ini, anak-anak semua, tuan-tuan dan puan-puan semua, ada 7 lencana yang ditawarkan: ahli sains, ahli olahraga, pasukan permainan, pembaca peta, pemelihara alam sekitar, pencinta alam semula jadi dan pengembara. So, daripada 7 lencana ini, anak-anak wajib pilih 2 daripadanya. Okey, sama seperti lencana kepandaian kegemaran tadi. Okey, tapi ini lencana kepandaian pengetahuan. Pilih 2 daripadanya. Setelah lulus 2 daripadanya dan juga dianugerahkan lencana serta sijil lulus, maka anak-anak ini meningkat naik kepada peringkat yang seterusnya, iaitu lencana kepandaian juga. Dipanggil lencana kepandaian kategori perkhidmatan. Dalam perkhidmatan ini, anak-anak akan ditawarkan 4 jenis lencana, iaitu pekerja am, pengurus rumah, penyelamat nyawa dan pertolongan cemas. Dalam 4 ini, anak-anak dikehendaki pilih 2 juga lencana sahaja. Okey, terpulang mana yang bersesuaian dengan diri anak-anak itu sendiri, mana yang mudah. Okey, setelah memperolehi 2 lencana dalam lencana kepandaian kategori perkhidmatan ini, okey, anak-anak dianugerahkan lencana dan juga sijil lulus lencana kepandaian perkhidmatan. Anak-anak layak untuk mengikuti lencana kemajuan yang terakhir dalam siri skim latihan pengakap kanak-kanak, iaitu lencana kemajuan keris emas. Jadi, apa yang telah dipelajari dalam lencana kemajuan keris gangsa dipertingkatkan dalam lencana keris perak dan dipertingkat dan diperkemas dan dilengkapkan keseluruhannya dalam lencana kemajuan keris emas. Setelah selesai keseluruhannya, lulus dan juga berjaya dianugerahkan sijil lulus lencana kemajuan keris emas, anak-anak ini akan dikumpul dan layak untuk mengikuti penilaian rambu pengakap kanak-kanak, iaitu satu anugerah tertinggi dalam latihan pengakap kanak-kanak. Jadi anak-anak ini akan dikumpulkan, dinilai dan juga disemak buku lognya, disemak kemahirannya, pengetahuannya, ditanya di soal sebagainya. Dan anak-anak ini setelah cukup, biasanya pemeriksaan untuk penilaian ini adalah lebih kepada penyemakan buku log, iaitu yang merupakan catatan log anak-anak bagi seketika berada di setiap peringkat lencana. Saya akan huraikan lebih terperinci pada siri video yang akan datang berkaitan dengan penyediaan buku log. Seterusnya, selepas melepasi penilaian rambu pengakap kanak-kanak ini yang diadakan di peringkat daerah, sebenarnya penilaian ini, anak-anak selepas dah dilulus ataupun sesuai untuk melepasi penilaian, anak-anak akan mengikuti satu siri perkemahan. Siri perkemahan rambu pengakap kanak-kanak untuk layak dilatih dan menerima rambu pengakap kanak-kanak, ataupun lebih dikenali sebagai anugerah
anugerah tertinggi Ketua Pesuruhjaya Pengakap Negeri. Begitulah perjalanannya. Jadi dalam perjalanan ini, kita lihat inilah perjalanan kita. Saya telah menyediakan buku rujukan dan juga buku log, terutamanya buku log, untuk anak-anak sepanjang perjalanan mengikuti skim latihan daripada lencana keahlian hinggalah ke lencana Krismas. Buku log disediakan untuk lencana keahlian, lencana wajib, kris gangsa, lencana kepandaian kegemaran, lencana kris perak, lencana kepandaian pengetahuan, lencana kepandaian perkhidmatan dan juga lencana Krismas. Semuanya ada. Mana yang ada ni ada buku log lah, yang tak ada ni maknanya tidak dapat saya sediakan. Saya sediakan mana yang bersesuaian dengan anak-anak lah. Namun demikian, sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ataupun cikgu-cikgu nak memilih lencana yang tak ada buku log, boleh tuan-tuan dan puan-puan sediakan sendiri buku log berkenaan. Tapi saya sudah sediakan untuk peringkat-peringkat lencana ini bagi memudahkan tuan-tuan dan puan-puan dan anak-anak tuan-tuan dan puan-puan serta murid-murid di sekolah tuan-tuan dan puan-puan. Jadi setelah siap buku-buku log ini, jadi buku log ini disiapkan berdasarkan lencana yang kita pilih. Bukanlah semuanya kita ambil, tidak. Macam ni satu, daripada dua pilih satu, ni satu, daripada empat pilih dua, ni satu, daripada tiga yang ada pilih dua, daripada empat yang ada ni, yang ni dua, so boleh pilih dua, yang ni satu. So total semua kalau kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 buku log keseluruhannya. Maka akan dibawa buku-buku log ini semasa pra penilaian rambu. Setelah disemak dan didapati lengkap keseluruhannya, layak mengikuti peringkat seterusnya, iaitu untuk menerima rambu pengakap kanak-kanak. Baik, apa itu rambu pengakap kanak-kanak? Rambu pengakap kanak-kanak, inilah dia, anugerah Ketua Pesuruhjaya Pengakap Negeri ataupun kita biasa panggil dengan rambu biru ataupun rambu pengakap kanak-kanak. Ia dikeluarkan oleh Persekutuan Pengakap Malaysia ataupun PPM negeri masing-masing. Okey, yang mana sijil ini diiktiraf di peringkat kebangsaan. Maka untuk anak-anak pengakap, penglibatan dalam pengakap untuk dapat rambu ini dianggap penglibatan PAJSK-nya di peringkat negeri. Ia merupakan anugerah tertinggi. Penganugerahan ini dijalankan di peringkat negeri, okey, dan ia akan disampaikan oleh Ketua Pesuruhjaya Pengakap Negeri dalam satu upacara majlis penyampaian anugerah. Baik, rumusannya adalah seperti ini. Okey, daripada awal lencana keahlian, lencana wajib, lencana kepandaian kategori kegemaran, lencana kris perak, 2 lencana kategori pengetahuan, 2 lencana kepandaian kategori perkhidmatan, kris emas, dicalonkan untuk anugerah rambu, saya panggil sebagai pra penilaian tadi. Seterusnya layak untuk menerima rambu biru pengakap kanak-kanak. Jadi inilah dia perjalanan anak-anak tuan-tuan dan puan-puan dalam pengakap kanak-kanak. Semoga ia bermanfaat untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.